يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang saya kasihi al-fadil, saudara pengurusi majlis, yang saya hormati al-fadil Tuan Imam, yang diraikan turut bersama pada hari ini, yang berhormat Datuk Nizam selaku Esko Kerajaan Negeri Melaka, pengurusi masjid dan jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah, kerana dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah di kesempatan yang berharga ini, saya ingin menghuraikan satu tajuk, yakni tajuk ini bukan saja untuk tuan-tuan, malahan juga ialah untuk diri saya juga, kerana saya juga merupakan insan, manusia yang lemah, manusia yang banyak dosa walaupun saya ustaz. Jadi pada malam ini, sebagai menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu ialah dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Malam ni kita akan bicara berkenaan dengan tajuk bagaimana kita nak membina jati diri kita sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan, kita dilahirkan dalam keadaan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw kama qala. Kita dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Yang nak mencorakkan kita ini ialah ibu bapaknya. Sama ada nak menjadi orang tu Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, mak ayah dia. Kalau di Melaka dulu tu ramai orang-orang, anak-anak Cina yang dijaga oleh orang Melayu. Mereka datang susah dulu, anak ramai, jadi akhirnya banyak orang-orang Melayu yang jaga. Dulu saya ingat dia jiran saya dulu sebelah dekat Taman Usrah. Cikgu, isteri dia merupakan seorang Cina yang kalau ikut sejarah dia dijaga oleh orang Melayu, maka jadi Islam, alhamdulillah. Itu kita katakan ialah yang nak mencorakkan itu ialah ibu bapaknya. Itu tuan-tuan, sebab tu kita juga dilahirkan dalam keadaan yang kita ini la ta'lamuna syai'a. Kita ni dilahirkan dalam keadaan yang kita tidak tahu. Dalam keadaan tak adalah bila lahir-lahir itu terus jadi ustaz, tak. Lahir-lahir kita terus jadi tu imam, tak. Lahir-lahir kita ni terus jadi orang yang soleh, tidak. Sudah tentu dia mesti melalui satu proses. Proses yang membolehkan kita jadi macam tu. Saya hari ini boleh beri kuliah depan tuan-tuan pun juga melalui proses. Bukan apabila lahir daripada perut mak dan ayah mak saya terus saya jadi macam ni, tidak. Perlu melalui proses yang berterusan, melalui satu pengalaman, tajribah, latihan
sehingga boleh memberi sepatah dua kata kepada tuan-tuan. Sebab itu perkara itu dia tidak jadi dengan secara irtijal ataupun secara spontan, begitu tidak. Maka sebab itu di antara perkara-perkara yang saya dapat catat nukilkan di sini ialah bagaimana kita nak membina jati diri kita sebagai seorang Muslim. Yang pertama ialah kita ini berakhlak baik, sama ada di hadapan orang ataupun di belakang orang. Artinya kita, watak kita ni tuan-tuan, sama ada di masjid ke, sama ada di rumah ke, sama ada di kedai kopi ke, sama ada di pasar ke, sama ada di pejabat ke, sama ada kita berseorangan ke, sama ada kita di Malaysia ke, sama ada kita di Thailand ke, sama ada kita di Indonesia ke, sama ada kita di UK ke, sama ada kita di Amerika ke, sama ada kita di Kanada ke. Inilah watak kita. Yang kita tak adalah depan orang kita tunjuk kita ini orang baik. Saya katakan saya depan tuan-tuan, saya tunjuk dekat tuan-tuan ni baik. Belakang orang saya sebaliknya tidak berlaku begitu. Sebab itulah Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu an, salah seorang daripada imam mazhab dalam mazhab Hanbali, dia apabila dia duduk bersendirian, dia duduk di dalam keadaan yang cukup khusyuk, keadaan yang cukup khusyuk. Sedangkan kalau dia duduk depan orang ramai, tak nampak dia khusyuk. Jadi orang tanya dia, "Ya Pak Syekh, sebab apa kami tengok engkau ni apabila duduk bersendirian, kamu khusyuk, kamu nampak tawaduk, nampak diam, nampak sebab apa? Kalau depan kami, kamu tidak begitu." Maka Imam Hanbali kata, "Aku mengingatkan ada satu hadis kursi. Hadis kursi ini ialah lafaznya daripada Nabi, maksudnya daripada Allah Ta'ala. Itu hadis kursi. Kalau hadis Nabawi, maksudnya daripada Nabi, lafaznya juga daripada Nabi. Hadis kursi dia bukan Quran. Bukan Quran. Dan dia kata, aku mengingatkan tentang satu hadis kursi, bagaimana Allah Ta'ala menyebut, aku ini adalah teman bagi orang yang mengingati aku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, aku ini bersama-sama dengan orang yang ingat aku. Jadi sebab itu aku ketika duduk bersendirian, duduk yang macam ni, aku rasakan bahawa ingatan begitu menjadikan aku merupakan orang, di depan orang pun aku macam tu, dan di belakang orang pun kita mesti bersikap demikian rupa. Tuan-tuan, sebab itu ada orang kata, Allah Ustaz, dia tu bolehlah dia berlakon jadi baik depan kita, tapi kita tahu dia itu jahat, bisa katakan dia itu orang yang tidak bermoral ataupun tak berakhlak, bisa kata gitu. Tuan-tuan, sebab itu manusia ni dia tak boleh berlakon lama. Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika dia, kawan dia beritahu, dia kata ni kawan saya baik. Sayyidina Umar tanya dia, nak tanya awak, dah kalau kata kawan kamu baik ni, kamu pernah atau tidak musafir dengan dia?
Tak pernah. Kalau kamu tak pernah musafir, kamu tidak boleh nak endorse, nak mengatakan kawan kamu ini orang baik. Kita nak tahu kawan kita itu baik atau tidak, nak kenal akhlak perangai dia, kita musafir. Bila musafir, tuan-tuan tak kenal perangai saya, tuan-tuan tak kenal akhlak saya. Kalau sakat jumpa sejam dua saya pergi kuliah ni, tuan-tuan tak kenal saya. Tuan-tuan nak kenal perangai saya, musafir. Baru kita kenal, oh ni ustaz ni macam ni perangai dia, oh ni ustaz ni macam ni perangai dia. Kawan kita pun sama, kita akan kenal dengan dia ketika kita musafir. Sebab tu kita kan banyak pengalaman kita. Selalu apabila kita pergi haji lah terutamanya, apabila kita haji atau umrah. Haji lama lagi lah, 40 hari. Kadang-kadang umrah kita duduk 12 hari dengan kawan kita. Kita duduk satu maktab dengan dia, satu bilik dengan dia. Tuan-tuan tengok. Walaupun kita duduk di Melaka, kawan yang kita kenal ni orang Perlis. Setelah kita balik daripada haji Mekah ni, tuan-tuan tengok, hubungan kita akrab dengan dia. Sebab apa? 40 hari, 40 malam kita duduk dengan dia. Pergi tawaf dengan dia. Kita pergi sa'i pun dengan dia. Kita pergi jamarat, pergi untuk melontar pun dengan dia waktu musim haji. Kita pergi miqat pun dengan dia. Kita makan pun dengan dia. Kita pergi qiyam pun dengan dia. Jadi waktu 40 hari itu, dia boleh baca hati budi kita, dan kita juga boleh baca hati budi dia. Nama sebab 40 hari. Sebab tu bila musafir ni kita tahu, kita akan kenal watak perangai kita, perangai kawan kita. Kita akan kenal. Waktu musafir, ada jenis waktu musafir ni kaki lena, tidur. Tidur. Ni memang kaki tidur. Tak boleh buat kawan lah musafir. Kita nak bertolak, nak pergi ke Pulau Pinang, tak sempat masuk gear 3, tidur dah. Ni kaki lena punya orang. Saya pun alhamdulillah, Tuhan beri pada saya nikmat tidur. Nikmat tidur ni Tuhan beri pada saya. Mudah. Sebab tu saya tidur dekat mana pun, pergi musafir mana pun, kadang-kadang setengah orang tu bila berubah tempat payah lena, tapi saya alhamdulillah. Kalau kadang-kadang kalau naik kereta ni ceramah ni, kadang-kadang lepas tak sempat lah 10 minit 15 minit, ya Allah, tidurlah, sedar-sedar sampai dah. Ni Tuhan beri nikmat kat kita. Kerana tidur ni tuan-tuan, nikmat tu. Tidur ni nikmat. Tuan-tuan kena ingat, nikmat. Berapa ramai orang boleh beli tempat tidur, tapi tak boleh beli tidur. Kena ingat. Ni nikmat. Tidur ni nikmat. Berapa ramai orang boleh beli bilik dia aircon sejuk macam kutub utara, kapet tenggelam buku lali, katil dia tu hak yang ribu-ribu punya tidur tu. Tapi tuan-tuan tak boleh lena. Tak boleh lena. Tak boleh tidur. Pusing kanan tak boleh pejam, pusing kiri tak boleh pejam, dongak dekat langit tak boleh pejam, sembam muka kuk muka kat lantai pun tak boleh nak tidur. Sebab tu tidur ni nikmat. Nikmat. Sebab tu tidur ni tuan-tuan nikmat. Kita alhamdulillah bukan sekat atas katil, dalam kuliah pun tidur. Tu lagi hebat tu. Sebab tu nikmat kita ni, kita katakan. Saya dengan sebab tu, saya ni bab-bab tidur ni saya tak marah. Waktu saya menjadi lecturer dulu, anak-anak murid saya tidur, saya tak marah. Pasal saya pun kaki tidur dalam kelas. Saya pun tidur kaki tidur dalam kelas juga. Tapi syarat kuliah mari. Kuliah kita mari. Saya ingat waktu satu paper tahun akhir studi UKM dulu, paper dia tajuk dakwah pada non-Muslim. Kuliah lepas Jumaat pukul 2 hingga 4. Dah dalam khutbah lena lah tadi. Waktu kuliah tu yang saya ingatnya apa dia? Okey, kita sambung kuliah minggu lepasnya. Saya jaga pula pada dia. Wallahu alam, minggu depan jumpa pula.
Tapi kuliah tak pernah penting. Tapi Pak Isa dapat A lah. Kita nak sebut kuliah datang. Kuliah datang. Sebab tu orang kata datang. Jadi ini nikmat tuan-tuan tidur. Nak balik bercerita tadi. Jadi ada kawan kita kenal perangai pakai kaki tidur. Ada hak jenis waktu musafir kita kenal. Ini memang kaki makan orang. Kaki makan orang. Kalau jalan ke highway tu, perjalanan kita nak pergi ke Ipoh, 3 NR dia berhenti. Kalau kita tak berhenti, dia hinggut steering kita tu. Dia kata berhenti, dia kata. Ini kaki makan orang. Dia artinya nak sebut watak akhlak tu kita kenal waktu musafir. Ada hak jenis yang pension, orang panggil berat tulang. Berat tulang. Payah nak tolong dengan kawan. Waktu kadang-kadang biasalah macam kita tadi, macam kita pergi musafir waktu pergi Mekah kan. Kita susah, dia tengok dia tolong angkat barang kita sakit dia tolong pergi cari ubat. Ini kawan kita akan kenal. Orang yang watak dia boleh buat sahabat atau tidak ketika kita musafir. Oleh itulah tuan-tuan, kita tidak akan kenal seorang itu apabila kita tak musafir dengan dia. Nak sebutnya tuan-tuan, watak akhlak seorang itu dia tak boleh nak berlakon. Tak boleh berlakon. Katakan menantu kita memang jenis tak semayang. Tak semayang. Dia mari rumah kita semayanglah, moga pak mentua dia tu imam, pak mentua dia tu Bilal, pak mentua dia tu Siap, pak mentua dia tu ustaz. Semayanglah. Dia boleh berlakon. Tapi nak berlakon 2-3 hari boleh. Tapi mari hari minggu ke-9 tak boleh berlakon dah. Pasal manusia tak boleh berlakon. Akhlak ni dia ada mutakalluf. Benda yang tak boleh nak lakon, benda yang tak boleh dia nak berpura-pura. Dia mesti buat dengan cara sendiri. Sebab tu kita katakan tadi, ialah kita, sebab apa? Kita sama ada depan orang ke atau belakang orang, kita mesti latih diri kita itu mesti menjadi orang-orang yang sebagai manusia yang perangai kita depan atau belakang kita adalah merupakan orang yang berakhlak baik, begitu. Itu satu dia kata. Yang kedua, kita ini menjadi orang yang menyesal terhadap perbuatan buruk dan gembira apabila kita buat baik. Kalau ada dalam diri kita itu, kita rasa seronok apabila kita dapat buat baik. Alhamdulillah. Dan kita rasa susah hati, menyesal, sebab kita ni terlajak, kita ni sudah langgar segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, begitu. Sebab tu dalam hal seperti begini Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Imran ayat 135. Ini sifat dia. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah Al-Imran ayat 135. Walladzina iza fa'alu fahishatan, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang fahsyak, au zalamu anfusahum, mereka itu menginaya diri mereka. Kita ni apabila kita buat jahat ni tuan-tuan, sebenarnya kita tak buat zalim ke orang. Kita sebenarnya kita zalim diri kita. Kerana orang lain dia tak tanggung kita punya dosa kita. Kan? Wala taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah.
kamu tidak akan tanggung dosa orang lain. Engkau buat, aku buat dosa, aku buat, aku tanggung. Tak ada orang lain nak tanggung dosa kita. Ataupun orang yang menzalimi diri dia, zakarullah, terus mereka itu ingat kepada Allah. Bila buat benda-benda yang dosa dengan Allah Ta'ala, buat satu perkara-perkara yang fahsyak ni tadi, zakarullah, terus ingat Allah, astaghfirullahalazim, istighfar. Istighfar, ya Allah, dosa aku buat dengan Tuhan. Ya Allah, aku buat benda-benda macam ni. Ya Allah, Tuhan murka kepada aku. Jadi zakarullah, fastaghfaru li zunubihim, dan terus mereka itu minta keampunan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang sememangnya tidak ada yang mengampun dosa-dosa itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang. Kalau kita nak bina pribadi kita ini, kalau kita buat dosa ni, kita rasa kita bersalah, kita rasa berdosa dengan Allah Ta'ala, itu maknanya masih selamat kita. Yang paling kita takut ni ialah apabila kita buat maksiat, buat dosa, kita rasa manis, kita rasa tak ada rasa bersalah, kita tak terasa yang kita itu terdiri dari kalangan orang yang akan mendapat azab daripada Allah Ta'ala. Ni bahaya. Na'udzubillah. Kalau kita buat dosa, maknanya masih ada lagi iman kita. Sebab tu di sana ada nafsu. Kita ada nafsu, tuan-tuan. Sebab nafsu. Kalau kita tak ada nafsu, kita tak makan. Sebab tu malaikat tak makan, pasal dia tak ada nafsu. Sebab tu kita berkahwin, pasal kita ada nafsu. Sebab tu malaikat tak kahwin. Sebab tu malaikat tak tidur, pasal dia tak ada nafsu. Kita ada nafsu. Nafsu. Kita ada nafsu. Dan nafsu kita ni ada yang disebut sebagai nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni bahaya. Ini yang bahaya. Dia bila dia buat jahat, nafsu kata buat lagi lah. Buat lagi. Buat. Jangan duk hira orang. Buat. Orang kan nampak. Buat. Itu nafsu ammarah. Satu lagi nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni bila kita buat salah, buat silap, buat salah atau buat silap, kita kata apa? Allah, silap aku. Allah, dosa aku. Allah, tak betul aku ni. Itu maknanya masih ada iman dekat kita. Kita rasa kita buat tadi, rasa salah, kita itab, kita marah. Sebab apa aku buat macam ni? Sebab aku macam ni. Itu nafsu lawamah. Yang paling terbaik ialah nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang dia sentiasa, ni orang tahap karamah, tahap wali, tahap orang macam ni, dia sentiasa tenang. Tak ada dalam diri dia ni, tuan-tuan, melainkan dia hanyalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu dia kata ciri yang kedua tadi, iaitu kamu menyesal. Kita nak bina pribadi kita, kita rasa menyesal terhadap amal perbuatan jahat yang kita buat. Lepas tu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pernah sebut, dia kata barang siapa yang gembira dengan kebaikan yang dia lakukan dan dia menyesal dengan kejahatan yang dia lakukan, maka dia orang beriman. Dia orang beriman. Dia buat jahat, dia rasa menyesal. Bila dia buat baik, telahan lagi lah, dia akan terasa seronok, gembira. Itu tanda orang yang beriman. Tanda beriman. Bila dia buat baik, seronok. Dan kita pun, tuan-tuan,
lain. Kalau hari ini kita tu orang panggil apa, pagi-pagi kita mula baca Quran, kita sempat zikir kepada Allah Ta'ala, wirid banyak, lain. Hati kita rasa tenang gitu. Lapang Tuhan bagi. Cuba kadang-kadang kita tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak tengok, zikir pun tak sempat nak baca sebagainya. Hati kita berserabut. Kerana apa? Seolah-olah macam kita buat tu banyak benda yang tak selesai. Berserabut mai otak kita ni. Runsing datang kepada kita dengan sebab kita berlaku demikian rupa. Sebab itulah Amrullah Ibnu Umar Al-Khattab, anak Sayyidina Umar, dia kata, demi Allah, aku sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal aku walaupun sebesar zarrah. Zarrah ni tuan-tuan tak nampak, kecil. Hak yang kalau kita habuk, kita dapat tepuk bantal kita tu waktu panas-panas tu, nampak habuk tu nampak lagi. Zarrah ni tak nampak. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Itu zarrah tu kecil. Abdullah Ibn Umar ni dia kata, aku harap sangatlah Allah Ta'ala terima amalanku walaupun sebesar zarrah. Jadi para sahabat tanya dia, pelik, bukankah engkau ni orang yang banyak beramal? Kemudian dia pun baca ayat Quran, surah Al-Ma'idah ayat 27. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal hambanya orang-orang yang bertakwa. Ini yang aku nak. Bukan banyaknya, tapi yang paling penting ialah takwa dia. Kalau banyak tak takwa, tak jadi. Amalan orang kafir Allah Ta'ala tak terima, sebab dia tidak beriman. Tidak beriman. Dia bagi duit pada kita buat masjid, kita boleh ambil, tak ada masalah. Tapi kebaikan pahala tak dapat, sebab dia tak beriman. Tak beriman. Dia katakan tadi, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima daripada amalan orang-orang yang bertakwa. Karena Abdullah Ibn Umar kata, aku ni takut sangat amal soleh aku tu tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Aku takut. Ni Abdullah Ibn Umar ni salah seorang daripada ulama, orang yang hebat, anak pada Sayyidina Umar. Dia kata apa? Aku bimbang, takut amal soleh aku ni tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Saya pun cukup takut, bimbang, takut amalan yang saya buat Allah Ta'ala tak terima. Dan kita berdoa lah, moga Allah Ta'ala terima amal kita. Tapi bimbang, takut amal kita tadi Allah Ta'ala tak terima ibadat kita, tak terima solat kita, tak terima haji kita, tak terima umrah kita, tak terima sedekah kita, tak terima zakat kita. Sebab inilah yang paling kita takut. Oleh itu, kita apabila melakukan satu perkara tadi, dia kata, jadilah kita dari kalangan orang-orang yang menyesal apabila kita buat jahat, dan kita rasa seronok
apabila kita dapat melakukan kebaikan. Baik. Yang ketiga, amalan hari ini lebih baik daripada semalam. Amalan besok lebih baik daripada hari ini. Maknanya kita ada improvement. Kita ada peningkatan dalam amal kita. Biarlah orang panggil apa? Maksud dia jadilah lebih mudah. Biarlah kita ni kalau mari hala ketua tu biar baik sikit lah. Janganlah orang kata, bukanlah kita kata hak muda-muda tu tak boleh buat jahat, boleh buat. Saya dengan sebab tu kalau saya tengok orang-orang muda duduk enjoy, saya tak apa nak marah kan? Pasal apa? Pasal dia lambat mati lagi. Yang paling kita kesian bila kita tengok waktu maghrib, kita mari semayang, kita lihat hak tua-tua dah duduk kedai kopi lagi maghrib, duduk main carom, duduk main catur, duduk main damaji. Kesian tu tuan-tuan. Bukanlah kita kata kita muda tak mati, tak. Orang tua tu sudah tentulah dia lebih dekat. Sepatutnya kita ni apabila Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat, kepada kita usia yang panjang ni, bagus. Dia apabila Allah Ta'ala, betullah kita doa, waktu selalu kita doa ketika doa awal tahun, Allahumma tawil a'marana fi ta'atik wa ta'ati rasulik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah umur kami dia dari kalangan orang yang taat kepadamu dan juga Rasulmu. Maksud dia, biarlah Allah Ta'ala berikan kepada kita umur yang panjang, tetapi kita hidup di dalam suasana yang taat kepada dia. Ni kita nak. Kita nak macam tu. Kerana apabila Allah Ta'ala berikan kepada kita umur yang panjang ni tuan-tuan, ada dua faedah. Faedah yang pertama ialah kita dapat liyazdadu, dapat menambah amalan kebaikan kita. Kalau umur panjang, macam kita duk kerja lama, makin lama kita bekerja, makin banyak EPF kita, tabungan kita, makin banyak tabungan kita. Sama juga apabila kita umur kita panjang, makin lama kita hidup, makin banyak tabungan amalan kita. Itu harapan kita. Itu yang Nabi sebut. Dia kata, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairukum man tala umruhu. Orang yang terbaik dari kalangan kamu, orang yang panjang umurnya dan baik dari segi amalan. Tendak macam tu. Maksud dia apabila kita umur panjang, dapat menabung amalan kita banyak. Masya Allah tuan-tuan. Ini kita nak. Ini guna kita apabila kita minta umur kita ni panjang. Jangan apabila umur kita panjang, Allah, orang menyampah tengok kita. Tengok muka dia, Allah. Kalau bahasa orang Melaka lah, tak mampus lagi. Itu Melaka lah bahasa. Melaka ni bukan saya nak puji depan tuan-tuan, depan orang lain pun saya puji. Orang Melaka ni bahasa kasar, hati baik. Saya berkawan orang Melaka, saya 8 tahun duduk di Melaka, saya kenal hati budi orang Melaka. Sampai hari ni hubungan dengan mereka. Masa saya daripada ITM Shah Alam pindah ke Melaka, tak ada adik-beradik belah ni. Tak ada kawan, cuma kawan-kawan ada. Sampai hubungan cukup akrab. Ni kata Melaka ni. Baik. Hati budi dia. Dengar ke bahasa tu, Allah. Kita nak rapat pun takut.
Tapi hati baik-baik. Jadi arti nak sebutnya ialah, janganlah kita kata umur kita panjang, kita amalan kita berat. Sepatutnya apabila Allah Ta'ala beri kepada kita umur kita panjang, maka menambah amalan kita. Satu. Yang kedua dia kata, kalau umur kita pula panjang, tiba-tiba kita ni orang jahat. Waktu muda lu kita jahat. Kayak Samsin lah. Samsin. Kira kita pegang semua. Kampung Lapan, Bacang, Tengkera, apa nama, apa kita kira pegang lah. Kira pegang semua ni. Sungai Putat, tu kita pegang semua. Dulu masuk dalam kedai pun bila makan tak boleh bayar. Kalau tuan kedai tanya, bila nak bayar duit, sepaknya tuan-tuan tadi, punya Samsin. Tak apa, waktu muda ada seorang tempat saya, cerita kisah tempat saya ni, ada seorang, Allah Akbar, cukup jahatlah dia ni. Kalau dia duduk dalam kedai, dia tengok orang duduk bertengkar, tak bertumbuk, dua-dua ada sepak. Pasal apa? Lambat sangat bergaduh. Pasal apa kau tak bergaduh lambat? Dia suka. Anak dia kalau bergaduh, kalah, dia hambat, jangan balik rumah. Lagi tak menang, jangan balik rumah. Punya Samsin. Dialah Samsin waktu muda. Tapi Alhamdulillah, tua dia baik. Tua dia baik. Meninggal lah. Baik, dia mesti husnul khatimah maknanya. Lepas dia insaf tuan-tuan, kuliahnya subuh-subuh. Kita kadang-kadang pesan kat dia. Saya kata, jangan duduk pergilah jalan naik motor ni. Tak boleh ustaz. Biarlah saya mati macam tak apalah. Masya Allah, pergi bawa motor, pergi main jemaah. Ya Allah, Masya Allah, mati husnul khatimah. Dulu ya Allah ya Rabbi, mayang tak lagi, mayang tak lah. Tapi dia pengakhiran hayat yang baik. Kena ingat tuan-tuan, dalam Islam ni dinilainya di ujung. Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu dinilainya ialah di ujung, bukan di awal. Di awal okey, rekod macam-macam, tapi nilainya ialah di ujung. Pengakhiran hayat kita ialah di ujung dunia kita. Ini yang kita nak. Ialah kalau sebolehnya kita hendaklah daripada muda kita baik sampai ketua kita baik. Jangan pula tuan-tuan dah anggap, kalau betul ustaz, kami muda enjoy dulu lah ustaz, mati lagi. Saya tak ngajar gitu. Tu ajar nak sosat namanya. Saya tak ngajar gitu. Tidak begitu. Pasal kita bukan tahu kita mati bila. Kita bukan tahu. Kalau kita tahu bila kita mati, okeylah. Scan kepala dekat tomoh tu tengok. Lambat lagi mati. Tak apalah. Itu sakat scan suhu ya. Scan umur dah. Kita tak tahu bila kita mati. Kita tak tahu. Tapi tuan-tuan, ini yang kita nak. Dinilai amalan kita di ujung. Hak yang lama-lama write off, rekod habis. Ni Allah Ta'ala ni adil tuan-tuan. Bab ni. Kalau kita tu panjang umur, ini peluang dia. Sebab tu tuan-tuan, orang yang sakit, orang yang sakit sebenarnya dia bertuah. Satu apa dia? Dia ada peluang untuk taubat. Kita sihat elok ni, BP elok, gula 5.5, BP kita 12 bawah 80, cantik dia tengok, tiba-tiba mati mengejut. Kita tak bersedia. Orang yang sakit pokoknya ada isyarat kan dia. Kalau dia nak bertaubat pun tak apa, Tuhan terima tuan-tuan. Taubat hamba dia tu Allah Ta'ala terima selagi matahari jangan naik di sebelah kiblat. Sekarang matahari naik sebelah timur. Kalau kita pergi Sabah, sebab tu waktu solat dia lebih awal daripada kita hampir kat sejam. Waktu subuh pula dia awal lagi, kerana dia naik matahari sebelah sana.
Tuan-tuan. Lepas matahari naik tu tak ada masa untuk taubat. Yang kedua, taubat kita tak diterima ketika nyawa kita sudah sampai ke halqum. Yang lain insya-Allah. Allah Taala ni menerima taubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguhnya Allah Taala itu suka kepada hamba-Nya yang bertaubat. Kita lakukan. Sebab tu amalan kita hari ini biarlah lebih baik daripada semalam. Besoknya amalan kita lebih baik. Hari tua kita lebih baik daripada muda. Jangan kita ada setengah orang tuan-tuan, kesian saya tengok. Banyak saya tengok kawan-kawan yang ada. Saya mengaji sekolah agama, saya tahu. Kadang-kadang kita tengok budaknya waktu duduk di sekolah cukup baik, jadi naqib usrah, bagi tazkirah macam-macam, perempuannya kita tengok pakai jubah, pakai tudung baik. Tapi apabila dah pergi bekerja sebagainya, Allah, hilang dia sebagai identiti dia sebagai seorang muslim atau muslimah, tak berakhlak lagi. Na'udzubillah min zalik. Ni tuan-tuan hati. Hati kita siapa pegang tuan-tuan? Tuhan. Tu kita doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai hati yang berbolak balik, engkau teguhkan hati aku ini di atas agamamu. Kita minta macam tu. Jangan. Saya tidak boleh mendabik dada begitu. Sebab tu kita bila pergi ziarah kawan-kawan kita meninggal, apa kegembiraan kita? Syukur dia. Dia matilah husnul khatimah. Mati sebagai seorang yang saleh. Mati sebagai seorang yang ahli masjid. Mati sebagai seorang ahli Quran. Mati sebagai seorang pejuang agama Allah. Mati sebagai seorang yang akhlaknya baik dengan jirannya, dengan kawannya. Mati sebagai seorang yang kita kenal. Tuan-tuan, kita belum tentu. Belum tentu. Saya sendiri pun belum tentu. Belum tentu. Kita tak boleh dabik dada. Tak boleh begitu. Kita memang takut Allah Ta'ala tarik hidayah kita. Tarik hati kita. Menjadikan hati kita ni orang yang tidak teguh dengan pendirian agama. Kita menjadi. Biar kita menjadi orang yang teguh. Dan sebab itulah kita mengharapkan kita, amalan kita begitu. Dan muhasabah diri kita. Sebab itulah tuan-tuan, sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab kata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar kata, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Sebab tu kita digalaklah malam-malam sebelum tidur muhasabah diri kita. Tuan-tuan tidak tahu amalan saya hari ini, tapi saya tahu dekat mana kelemahan saya hari ini. Saya tidak tahu amalan tuan-tuan dan tidak tahu kelemahan tuan-tuan. Siapa yang tahu? Kita sendiri yang tahu. Kita yang tahu. Yang boleh untuk kita nak melakukan muhasabah ni kita. Sebab tu Sayyidina Umar kata, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita hendak gitu. Masuk waktu. Sebab tu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini perkara-perkara yang membolehkan kita adalah terdiri dari kalangan hamba-hamba yang begitu. Kita hitung diri kita, tengok diri kita macam mana. Jadi sebab itulah, sebab tu orang panggil apa, penilaian diri kita tu lebih berkesan daripada orang lain. Kalau orang duk hitung diri kita, marah kat dia, alah engkau pun teruk. Tapi kita sendiri, kita tahu dekat mana kedudukan kita, dekat mana amalan kita, dekat manakah kita duduk di kelompok yang baik. Macam hari ini, daripada subuh tadi sampailah maghrib sampai isyak, nak tidur tadi, macam mana amalan kita? Siapa yang tahu? Kita tahu. Kita tahu dekat mana kita, zikir kita hari ini banyak mana, sunat kita banyak mana kita buat, amalan kita banyak mana. Inilah yang kita tahu. Ini tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya itulah yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita bukan saja malam ni kita bertemu di tempat yang
mulia ini di masjid rumah Allah. InsyaAllah kita juga akan bertemu di akhirat nanti, di tempat kita ialah di surga. Di sana anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan sama-samalah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan penyakit virus COVID yang melanda negara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampun dosa ibu bapa kami yang melihara kami daripada kecil hingga dewasa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami derhaka kepadamu ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami di dalam keadaan kami jauh daripada rahmat-Mu ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami makan harta yang haram ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami di dalam keadaan kami tidak sempat bertaubat ya ada kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jangan kau berikanlah, anugerahkanlah kepada kami zuriat keturunan yang baik ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang saleh yang boleh mendoakan kepada kami ketika kami beralam kubur nanti ya Allah. Jauhkanlah daripada perkara-perkara fahsyat dan mungkar yang dilakukan oleh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau berikanlah kepahaman agama yang sebenar kepada saudara-saudara kami sebagaimana Nabi-Mu ajar ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, mereka saudara kami ya Allah, mereka ibu bapa kami ya Allah, mereka mertua kami ya Allah, mereka anak menantu kami ya Allah, mereka rakan sejawat kami ya Allah, mereka merupakan orang rapat dengan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal waba wal bala wal ghala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah.